Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada rakan media yang hadir pada tengah hari ini. Berhubungan sidang media. Ada dua perkara yang saya akan sentuh pada tengah hari ini. Yang pertama berhubung dengan operasi pematuhan COVID, operasi bersepadu Sasar PDRM, KKM, DBT, DTK dan JKKP. Ini berhubung dengan pemantauan COVID kita. Kerana tuan-tuan saya maklum, memang terdapat peningkatan kes-kes baru COVID di Johor ni. Yang semalam saya ada 488 kes baru dan ada 31 kluster lah yang telah sedia ada dan kluster-kluster baru. Kita dapati secara keseluruhannya tahap pematuhan masih lagi tinggi, iaitu 97-98% dan secara keseluruhan. Tapi masih lagi ada tuan-tuan setengah-setengah premis, setengah-setengah kelang industri tuan-tuan, ataupun restoran-restoran ataupun pasar-pasar ni yang ada lagi kekurangan tuan. Macam tadi tuan-tuan, hasil operasi bersepadu yang kita buat ni dengan KKM dan juga PBT tuan, kita telah membuat pemeriksaan mengejut tuan di dua buah kelang tuan. Itu kelang White House yang menghasilkan tile tuan, dan juga kelang Kiswire. Ini dua-dua kelang tuan berada di kawasan Pasir Gudang. Dan apabila kita membuat pemeriksaan tuan, ada yang dipatuhi, ada yang tak mematuhinya. Contohnya di segi kehadiran pekerja-pekerja memang hanya 60% ya. Tetapi dari segi pematuhan yang lain tuan, contohnya ada setengah pekerja tak scan My Sejahtera. Bila kita cek satu persatu tuan, ada dua pekerja yang tak scan. So benda ni tuan ada bergantung pada tanggungjawab pemilik premis ataupun pemilik kelang itulah. Dan kita pun telah mengeluarkan kompaun dari dalam dua lawatan ni dan kita keluar 5 kompaun kepada pekerja terbabit lah yang tidak mengimbas My Sejahtera tuan. Sebab itu tuan-tuan, yang kita tekankan sini adalah pematuhan, dan pihak pemilik premis perlulah bertanggungjawab terhadap semua pekerja-pekerja yang terlibat bagi memastikan mereka mematuhi semua prosedur ataupun ketetapan yang telah ditetapkan. Dan kita tidak akan ada lagi tuan-tuan untuk beri nasihat. Saya dah bagi arahan jelas kepada semua TPD. Mula pada hari ini tuan-tuan, kita akan keluar kompaun terus. Kita nak pastikan pematuhan. Kalau boleh 100% tuan-tuan. Dan kita punya tim pemantauan akan bertindak lagi agresif tuan-tuan. Itu yang pertama tuan-tuan, berhubung dengan kita punya SOP pematuhan dan sebagainya. Statistik ni saya kata saya tak perlulah kongsi dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada media dan dari segi kompaun sebagainya yang dikeluarkan dan. Yang kedua tuan-tuan, berhubung dengan tangkapan dan pertuduhan terhadap 3 anggota dan 3 anggota polis daripada pasukan gerakan AM tuan, yang ditangkap kerana terlibat dalam kes pemerasan tuan. Kes ni tuan-tuan berlaku pada 20 hari bulan 5 tuan, baru lagi, di mana ketiga-tiga anggota tuan-tuan telah membuat pemerasan ke atas sepasang pasangan lah. Pasangan ni terdapat dalam kenderaan Dewan Tahan dan minta duit tuan. Kalau tak diberi duit, mereka akan dibawa untuk tindakan undang dan duduk pada Jabatan Agama tuan. Dan bukan saja duit yang mereka minta, sebanyak RM5,000 tuan, tetapi juga mereka telah meminta gelang dan cincin yang dipakai oleh gadis tersebut lah. Susulan daripada report yang dibuat oleh pasangan ini tuan, so pihak polis telah melancarkan operasi siasatan yang kita dapat menangkap 3 suspek ini, lingkungan umur 27 hingga 33 tahun tuan. Dan mereka ni kita tangkap dan kita pun telah menjumpai barang-barang lah, seperti gelang dan cincin emas yang dimiliki oleh mangsa ni. Dan mereka, kita telah buka atas siasatan yang buat 384 pemerasan. Dan pada pagi ini mereka telah dituduh tuan di mahkamah. Mereka tidak mengaku tidak bersalah dan diberi jaminan sebanyak RM7,000 seorang tuan. Kalau disabit kesalahan tuan-tuan, mereka boleh dikenakan hukuman penjara 7 tahun atau denda dan atau sebat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi satu tanggapan yang kita buat tuan. Ini terhadap anggota yang bertugas di Balai Endau Mersing tuan, umur 35 tahun. Ini positif MET tuan. Kita dah tangkap 22 bulan tu. Dan seperti biasa tuan-tuan,
polis Johor tuan, kita tidak akan bertolak ansur dengan sebarang tingkah laku pegawai ataupun anggota yang melanggar undang-undang ataupun terlibat dalam pemerasan, rasuah, sebenarnya kita akan ambil tindakan, kita akan buka IP, kita akan tuduh di mahkamah, tuan-tuan. Itu saya, tuan-tuan, untuk saya kongsi. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, tuan-tuan, berhubung dengan tindakan tata tertib, tuan-tuan, saya boleh kongsi sedikit dengan tuan-tuan, iaitu sejak Januari tahun ini, sehinggalah tarikh hari ini, tuan-tuan, sebanyak 54 pegawai dan anggota telah dikenakan tindakan tata tertib. Daripada jumlah tersebut, 8 dikenakan tindakan buang kerja, tuan. 59 tahan kerja, gantung kerja ada 14, tuan. Sestik perbicaraan, sedang menanti perbicaraan 72. Itu jumlah keseluruhan pegawai dan anggota polis kontijen Johor yang ditahan, yang digantung, yang dibuang kerja dan yang sedang menunggu perbicaraan, tuan. Ada apa-apa soalan, tuan? Ya, kita berapa punya pengembang? 1,000. Itu dia tak scan. Main sejahtera. Sebab tu saya tekankan, tuan-tuan, kepada semua tim pemantauan saya, pastikan pemeriksaan dibuat. Kita jangan sekadar pergi tengok, tuan-tuan. Kita cek secara random. Kalau ada pekerja dalam, tengok dia scan ke tak scan dia punya My Sejahtera dia. Selagi kita tak ambil tindakan, tuan-tuan, benda tu akan berulang. Tak. Kita tengok keadaan. Tadi kita, sebab yang tadi kita punya PBT pun ikut, KKM pun ikut. Saya kalau boleh, pemilik pun kita nak di compound sekali. Tadi pun ada satu kelang di mana salah seorang dia punya pegawai tertinggi lah daripada warga asing. Sebelum ni katanya tak nak bekerjasama, tak nak ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. So, saya dah bagi warning kat dia. Ada lagi saya dengar komplain, saya akan tutup terus kelang. Macam-macam ada. Pemerasan ada, dadah ada, samun orang pun ada, kesalahan komersial ada, trafik pun ada, yang memandu mabuk pun ada. Macam-macam ada. Kes ini dekat Pontian. Nanti media akan bagi detail dekat nanti. Semua lelaki. Pangkat Lance Corporal. Nanti kalau yang detail ni kita dapatkan kemudian, minta tanya Nonglek akan dapatkan. Belum. Sebab belum tu yang dia orang nak ugut tu kan, nak bawa pergi ke Jabatan Agama sebagainya kan. Nanti kita bagi kemudian nanti. Okey? Habis? Okey. Dah ada tuduh dah semua. Tuduh. Pagi tadi tuduh di mahkamah. Pontian. Siapa nak tanya soalan? Kita IP kita dah siap semua dah. Kita dah rujuk pada PPN Dewan Negeri dan kita yakin dia orang akan rujuk pada AGC lah. Kita jaya. Semua 27 yang suspek ditangkap kan. Ada 3 akta lah kemungkinan kita akan tuduh. Satu akta ni lah yang berkenaan dengan pematuhan COVID berkumpul ramai-ramai ni. Satu lagi bawah Section 55B KK. Ini menimbulkan suasana tidak harmoni. Satu lagi bawah Section 8 bahan letupan yang melibatkan SWA ni lah. So kita tunggu apa keputusan daripada pejabat AGC lah berhubung dengan pertuduhan ni. Tapi kesaksian kita semua dah lengkap. Lagi? Yang suami pukul isteri hamil sampai koma tu ada update?
Apa ni, mangsa ni telah pun atas permintaan keluarga dia orang telah pun dipindahkan daripada hospital HSA kepada hospital di Seremban. Kita dapat maklumat suami dia ada di Shah Alam dan juga lepas tu ada di Alustar. Dua-dua alamat kita dah cek memang tak dapat lagi kesan. Tapi kita dah keluar pun apa ni, senarai wanted lah, gambar sebagainya lah. Suami dia ni penyaga, asal kalau ikut alamat tu asal daripada Alustar Kedah. Tengah Kesan. Contohnya kita hari tu kita dah bagi apa ni arah apa ni MKM dah bagi kan, apa tu had pekerja yang boleh bekerja mungkin 60%. Itu yang dia tak nak ikut tu. Itu awal bulan 1 laporan yang kita dapat tadi lah daripada pihak apa ni PBT tadi. Dan tadi pun saya dah jumpa dengan pegawai warga asing yang terlibat tu lah. Saya dah bagi amaran dekat dia. Saya tak kira lah dia daripada mana pun, warga negara mana pun tuan, ikut peraturan undang-undang yang ada di Malaysia. Saya dipahamkan bagi pekerja-pekerja asing, staf-staf yang lokal tak ada masalah. Tak ada masalah ni yang warga asing ni. Yang keras sikit ni. Keras kita akan lembutkan ni orang. Tak, kita akan fokus pada semua tempat. Yang paling penting tu, kita akan fokuskan kepada mana yang kita panggil apa ni, hotspot. Sebab tu kita minta, kita dengan KKM, kita berkolaborasi rapat. Kita nak maklumat kepada KKM, hotspot yang perlu kita fokuskan. Dengan kaedah itu, kita boleh dapat melancarkan operasi yang lebih tersusun di kawasan-kawasan yang kita rasa perlu diberi penumpuan. Dan kita nak gerakkan secara serentak KKM, PBT, polis kan, dan juga lain-lain agensi yang terlibat bagi memastikan kita dapat kawal, kita dapat apa ni, cover banyak tempat lagi tuan. Itu yang kita bagi tadi kan. Mungkin ada lagi. Yang tu yang kita dimaklumkan oleh PBT tadi ya. Mungkin ada tempat-tempat lain pun yang sama juga. Kalau kita tengok di Singapura tuan-tuan tegas. Yang mana tak ikut dia usir balik ke mana. So, okey tuan-tuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.